Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Fatin Nurhanani binti Abu Talib, guru daripada Pusat Pengajian Al-Quran Al-Baghdadi, Cawangan Parit Bakar dan Bakri Batu Enam Muar. Jadinya hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang isi kandungan dalam surah Al-Ahzab, okey, iaitu dalam juzuk 21 dan 22. Okey, jadi surah Al-Ahzab ni merupakan surah yang ke-33 dalam Al-Quran. Okey, mempunyai 73 ayat madaniyah. Okey, jadi apa maksud Al-Ahzab? Al-Ahzab bermaksud golongan yang bersekutu. Jadi kenapa dinamakan surah Al-Ahzab? Kerana surah ini diturunkan selepas perang Ahzab. Okey, dalam ayat 1 hingga 30, okey, terdapat beberapa isu yang diceritakan dalam surah ini, iaitu antara salah satunya ialah kedudukan anak angkat, dan yang kedua pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada pasukan muslimin dalam perang Ahzab. Okey, jadi kita tengok sedikit, okey, dalam surah Al-Ahzab ni, okey, dalam ayat 23, iaitu yang bermaksud di antara orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada juga yang gugur syahid, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Okey, kenapa turunnya ayat 23 tu? Okey, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ayat ini turun berkenaan dengan Anas bin An-Nadar, paman Anas bin Malik yang tidak sempat turun dalam perang Badar. Okey, waktu tu tengah peperangan Badar. Tapi Anas bin Malik ni waktu tu tak sempat nak turun dalam peperangan Badar tu. Kenapa? Kerana waktu itu keadaannya tidak mengizinkan. Jadi Anas bin Malik ni telah berjanji kepada Allah, jika diberi kesempatan, okey, selepas peperangan Badar, dia akan join untuk perang seterusnya kalau diberi kesihatan. Jadi selepas itu dia diberikan kesembuhan, dan peperangan selanjutnya Anas bin Malik pun join, iaitu peperangan Uhud. Lalu dia pun berperang dengan sehabis gigih, sehabis juang. Okey, lalu Anas bin Malik ni mati syahid dekat situ kerana dia terkena 80 pukulan dan tusukan tombak dan 12 lemparan panah. Maka dari itu turunlah ayat 23 itu sebagai pujian kepada orang-orang yang teguh dalam janjinya. Itu antara salah satu asbabun nuzul dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Jadi kita tengok pula, okey, kandungan surah Al-Ahzab ayat 31 hingga 73. Okey, antara salah satunya, poin yang pertama, iaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara syariat. Okey, jadi kenapa? Tujuannya untuk apa? Okey, untuk menjaga nama baik Rasulullah, supaya keturunan yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak tercela. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ada juga Allah Subhanahu Wa Taala menjawab tentang keraguan para nabi, para sahabat mengenai perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anhu. Okey, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ayat 49 dalam surah Al-Ahzab ni dia ada menyebut tentang hukum talak. Okey. Dan seterusnya perintah kepada para sahabat untuk menjauhi sikap orang munafik dan kafir, iaitu Allah gambarkan peristiwa Bani Israel, iaitu mereka yang kufur kepada Rasulnya, iaitu Muhammad alaihissalam. Okey, apa contoh sikap-sikap orang munafik dan kafir? Antaranya ialah suka menipu. Itu antara antara beberapa poin yang terdapat dalam surah Al-Ahzab. Jadi kita sentuh sedikit asbabun nuzul yang terdapat dalam ayat 35, dalam surah Al-Ahzab, iaitu maksudnya
Sesungguhnya lelaki dan perempuan muslim, lelaki dan perempuan mukmin, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala besar. Iaitu maksudnya asbabun nuzulnya kenapa turunnya ayat 35. Diriwayatkan oleh Ummu Imarah Al-Ansyari bahawasanya ia datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, aku melihat segala sesuatu itu selalu berkaitan dengan lelaki, sedangkan untuk kaum perempuan tidak pernah disinggung sedikit pun. Maka dari itu turunlah ayat ini yang menegaskan bahawa tak kisahlah perempuan ke lelaki ke, jika dia melakukan perbuatan yang baik, nescaya sama-sama disediakan keampunan dan pahala yang berlimpah. Itu antara asbabun nuzul yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Jadi sekian sahaja untuk sinopsis surah Al-Ahzab ayat 1 hingga 73. So kita masuk pula surah yang kedua selepas surah Al-Ahzab, iaitu surah Saba. Iaitu maksudnya kaum Saba. Jadi surah Saba ni merupakan surah yang ke-34, yang terdiri daripada 54 ayat Makkiyah. Jadi apa yang terdapat atau terkandung di dalam surah As-Saba? Sebelum tu kita ketahui surah As-Saba ni negeri yang terletak berhampiran dengan kota Mekah. Jadi apa yang ada dekat dalam negeri Sabak tu? Negeri Sabak ni negeri yang diberikan kemewahan, kekayaan, kemakmuran, kemewahan. Segala kemewahan semua ada dalam negeri Sabak tu. Jadi kita nak tahu apa yang terjadi dekat negeri Sabak. Surah As-Saba ayat 1 hingga 54 ada menceritakan tentang menjawab tentang dakwaan Quraisy yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari kiamat. Itu antara salah satu poin yang ada dalam surah As-Saba. Seterusnya poin yang kedua, iaitu mengajar manusia bahawa segala rezeki yang diperolehi adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah kita kaya ke, kita miskin ke, segala rezeki yang Allah bagi, tak kisahlah daripada rezeki, daripada kekayaan ke apa ke, semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita boleh ambil sedikit dekat negeri Sabak ni, negeri Sabak yang tadi saya ada cakap, dia merupakan negeri yang diberi kemewahan, kemakmuran, kekayaan semua yang ada dekat negeri Sabak tu. Jadi akibat mereka, kaum mereka ni tidak, orang kata tidak dia tidak patuh kepada perintah Allah. Jadinya Allah tarik balik semua kekayaan, kemakmuran yang ada dekat negeri Sabak tu. Itu antara pengajaran yang kita ambil daripada surah As-Saba. Seterusnya poin yang ketiga, negeri Sabak diberi rezeki kemewahan namun kembali syirik selepas era Nabi Sulaiman. Dan negeri Sabak dimusnahkan oleh Allah sebab diorang ni syirik, diorang tak mengikut ajaran apa yang dibawa. Jadinya segala apa yang diorang ada waktu itu pada era Nabi Sulaiman ditarik balik oleh Allah. Jadi poin seterusnya memaparkan kisah tindak balas dua jenis kelompok manusia terhadap kemewahan Allah yang Allah berikan. Dua kelompok, iaitu kelompok Nabi Daud dan penduduk Sabak. Jadi sebab diorang kaya tu, sebab diorang kaya tu, diorang tak nak mengikut segala perintah yang diberikan. Jadi diorang tak ikutlah perintah yang diberikan. Jadi disebabkan itu segala nikmat yang diorang ada tu ditarik balik. Kalau ikutkan cerita dalam ayat 45 lah, Allah ada menceritakan kemewahan mereka nak dibandingkan dengan dahulu tak sampai 1/10 pun. Tapi diorang ni terlampau kaya waktu itu. Jadi itu antara salah
sedikit yang terkandung dalam surah As-Saba. Okey? Seterusnya kita masuk surah yang ketiga, surah yang terakhir yang berada dalam juzuk 22 iaitu surah Fatir. Okey, surah Fatir merupakan surah yang ke-35, okey, dan terdiri daripada 45 ayat Makkiyah. Jadi sikit kita nak bincangkan tentang surah Al-Fatir, iaitu nama surah disebut dalam ayat 1 iaitu mengenai ciptaan Allah yang kreatif, tidak pernah sama dengan apa yang diciptakan sebelumnya. Okey, ciptaan Allah yang ada dekat muka bumi ni, okay, contohnya langit, matahari, semua yang Allah cipta terlalu kreatif. Okey, tak ada orang lain yang boleh mengikut macam mana Allah cipta apa yang ada dekat atas muka bumi ni sekarang. Okey, contohnya ciptaan Allah yang paling kita tak boleh nak gambarkan iaitu ciptaan syurga dan neraka. Macam mana rupa syurga, macam mana rupa neraka. Yang kita tahu rupa syurga ni tempat yang sangat indah, neraka tempat yang orang kata paling seksa. Tapi kita tak tahu seksanya tu macam mana rupa. Okey, jadi poin yang kedua, okey, dalam surah Al-Fatih ni juga ada menegaskan segala konspirasi yang dilancarkan oleh musyrikin Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya akan mendatangkan keburukan kepada diri mereka sendiri. Apa yang kaum Quraisy rancang, okey, untuk hentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, sesungguhnya benda tu akan mendatangkan kemudaratan kepada kaum dia sendiri. Okey, itu ada terdapat dalam surah Al-Fatih. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala membina semula semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dan terus berdakwah walaupun kaum Quraisy dah buat macam-macam, dah buat segala benda buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah bagi semula semangat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus bersabar untuk menjalankan dakwah. Okey, jadi segala perancangan yang kaum Quraisy buat tu akan mendatangkan keburukan terhadap kaum itu sendiri. Okey, jadi kita nak sentuh ayat yang ke-35 iaitu yang bermaksud yang dengan kurniaannya menempatkan kami dan tempat yang kekal yakni syurga, di dalamnya kami tidak merasa payah atau susah dan tidak pula merasa lesu. Kenapa turunnya ayat itu? Okey, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ayat ini turun ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang tentang tidur dan istirahat di dalam syurga. Okey, jadi orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, tidur adalah nikmat Allah. Lalu apakah di syurga kita juga tidur?" Beliau menjawab, "Di syurga tidak ada tidur kerana tidur kawannya kematian, dan di syurga tidak ada kematian. Di syurga tidak ada kepenatan. Semua urusan mereka menyenangkan." Maka dari itu turunlah ayat itu. Sebab itulah tadi saya cakap tak tergambar indahnya syurga. Okey, jadi sekian saja 3 surah yang saya ulaskan sedikit. Okey, insya-Allah kita akan jumpa untuk sesi yang surah yang akan datang. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.